Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Hashim daripada kelas PS3T31 akan Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Hashim daripada kelas PS3T31 akan membentangkan hasil analisis ujian kemahiran pengamatan visual yang telah saya jalankan. Sebelum tu, kita masuk sikit pada pengenalan, iaitu satu instrumen pentaksiran telah dijalankan untuk menilai pengamatan kanak-kanak secara visual dengan kemahiran motor halus, koordinasi tangan dan mata serta mentaksir dan memproses maklumat gambar rajah yang diberikan. Okey, seorang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK iaitu kategori autism tahap 1 telah dipilih untuk menjawab instrumen ini dan masa yang diperuntukkan kepada MBPK tersebut adalah 60 minit. Okay, untuk isi kandungan terdapat 6 soalan untuk ujian ini, iaitu yang pertama diskriminasi objek, yang kedua pertalian jarak, yang ketiga menyalin, yang keempat melengkapkan objek, yang kelima mencari objek tersembunyi dan yang terakhir iaitu gambar bersiri. Okay, kita mulakan dengan instrumen pertama iaitu diskriminasi objek. Okay, setelah dianalisis untuk instrumen ini, kita melihat kekuatan untuk instrumen ini. Kita boleh tengoklah murid berjaya menjawab semua soalan yang diberikan dengan betul. Kelima-lima soalan kira murid berjaya menjawab soalan yang diberikan dan secara daripada pemerhatian saya semasa murid menjawab tu, murid itu mempunyai pengetahuan lah tentang objek yang dilihat seperti nama bentuk haiwan, buah dan objek sekeliling lah. Apabila murid itu menjawab, guru soalan contohnya apa bentuk ni, murid tu jawab bentuk bintang. Apa objek ni? Objek baju. Contohnya kita boleh dapat kita boleh katakan murid tu mengetahui lah ataupun mempunyai pengetahuan tentang objek tersebut. Untuk kelemahan kita boleh tengoklah semasa awal murid ingin mulakan lah untuk menjawab soalan tu. Dari pemerhatian saya boleh katakan murid tersebut agak keliru untuk menjawab lah. Maksudnya dia tak faham arahan yang diberikan. Maksudnya macam murid tu perlu bulatkan. Murid tu masih keliru nak bulatkan yang mana. Maksudnya gambar yang objek asal ke ataupun objek yang diberikan. Maksudnya murid tu masih keliru. So daripada situ kita boleh katakan semasa akan datang kita perlulah letakkan satu contoh soalan yang telah dijawab lah supaya murid tu lebih memudahkan murid tersebut lah untuk menjawab. Maksudnya daripada contoh tu dia terus tahulah macam mana nak menjawab soalan tersebut. Bila kita teruskan untuk instrumen kedua iaitu instrumen pertalian jarak. Untuk instrumen ni murid perlu melihatlah pada bahagian B contoh garisan, contoh bentuk garisan yang telah diberikan. Maksudnya murid perlu meniru garisan tersebut dengan membuat garisan menyambung titik-titik yang diberikan menjadi bentuk seperti bahagian A. Murid tersebut perlulah menggaris di bahagian B. Untuk instrumen ni kekuatan yang kita lihat murid ni mempunyai koordinasi mata dan pergerakan tangan yang baiklah sebab dia boleh meniru bentuk garisan yang sama. Kalau contoh gambar yang saya beri ni, bahagian A berbentuk seperti U yang sebelah kanan. Bentuk U macam tu lah. Dan bahagian B, pada bahagian B murid tu dapat mengikut bentuk tersebut dengan menyambung titik-titik tersebut lah. Itu kira betul lah untuk soalan pertama tu. So untuk kelemahan yang kita boleh lihat, saya hanya letakkan contoh untuk satu soalan iaitu pada soalan keempat. Itu kalau kelemahan kita boleh tengok ni iaitu murid ni mempunyai kemahiran sensori motor halus yang lemah lah.
sebab untuk garisan tu tidak disambung pada titik yang disediakan, bentuk garisan tersebut hampir sama pada bahagian A, tapi bila murid menghasilkan garisan tu dia tak kena pada titik yang kita sediakan. Maksudnya dia tak menyampaikan objektif lah, sebab objektif yang pertama kita nak garisan tu disambung di titik-titik yang diberikan. Okey, seperti contoh yang diberikan lah pada gambar tersebut. Okey, kita berpindah pula kepada instrumen ketiga. Okey, instrumen ketiga ni iaitu tugasan dia ialah menyalin. Okey, menyalin ni maksudnya satu bentuk, kalau pada contoh gambar tu satu bentuk bulatan. Bentuk bulatan telah diberikan, murid ni perlulah melukis semula bentuk tersebut pada bahagian yang telah disediakan. Kalau daripada kekuatan yang kita boleh lihat, murid dapat menghasilkanlah lukisan yang cantik dan dapat mengikut bentuk yang ditetapkan. Kalau kita tengok kan, bentuk bulat, murid ni berjaya melukis bentuk bulat dengan baik. Segitiga, nampaklah bentuk segitiga tu walaupun agak tidak kemas, tapi dia menyerupai bentuk yang kita kendaki. So kekuatan daripada buat soal jawab dengan guru-guru sekolah tersebut ni, murid ni dia meminatilah subjek pendidikan seni visual dan mempunyai bakat untuk menghasilkan karya seni lah, macam lukis, mewarna. Murid ni sangat minat lah. Lepas tu kiranya tak heran lah untuk tugasan ni murid ni dapat menghasilkan dengan baik lah. Untuk kelemahan pula, dia dari segi masa lah, murid ni mengambil masa yang lama untuk menyiapkan tugasan tersebut. Sebab apa? Kalau setiap instrumen ni masa yang diberikan hanya 10 minit. Sebab ada 6 instrumen, setiap instrumen tu diberikan 10 minit lah untuk disiapkan. Tetapi murid ni mengambil masa selama 18 minit untuk menyiapkan tugasan ni. Sebab apa? Semasa murid ni menjawab, dia terlalu fokus lah, macam liti untuk menghasilkan bentuk tersebut lah. Dia lukis, dia padam dan menyebabkan proses tu mengambil masa yang agak lama lah untuk menyiapkan tugasan ni. Itu antara satulah kelemahan yang kita boleh lihat untuk instrumen ketiga ni. Untuk instrumen keempat lah, iaitu lengkapkan gambar. Tugasan ni mudah je, maksudnya di sebelah kiri terdapat separuh gambar, di sebelah kanan terdapat separuh gambar lah. Maksudnya kalau kita tengok pada contoh gambar yang diberikan, ada gambar harimau separuh badan dan di sebelah kiri separuh badan harimau, tapi kedudukan dia berterabur lah. Murid ni perlu padankan, guna pembaris, padankan gambar tersebut lah yang mana sesuai. Untuk kekuatan yang kita boleh lihat daripada pemerhatian murid lah tentang gambar yang diberikan agak baik, kerana dia dapatlah mencari gambar yang sesuai. Maksudnya daripada 5 soalan yang diberikan, kelima-lima tu betul. Sebab itu murid mencari gambar yang mempunyai warna yang sama di gambar sebelah kanan. Daripada perhatian saya, murid ni bijak sebab dia cari dulu warna yang dominan lah pada gambar sebelah kanan ni. Contoh gambar dominan untuk gambar harimau ni ialah warna oranye. Maksudnya di sebelah kanan ni dia cari gambar yang mempunyai warna dominan warna oranye tak. Maksudnya boleh murid ni nampak kesenambungan antara gambar harimau ni, badan harimau. Dan untuk kelemahan pula, iaitu kemahiran koordinasi motor tangan, murid ni agak lemah lah, kerana cara penggunaan pensel dan membaris ni masih tidak cekap. Sebab apa saya kata tidak cekap? Kalau kita tengok balik daripada contoh, hasil garisan yang dilakukan oleh murid ni tidak kemas lah dan tidak lurus. Mungkin masa murid tu mengguna pemaris dan pensel tu, pemaris tu bergerak-gerak.
dan perkara itu menyebabkan garisan yang dihasilkan tidak luruslah. Perkara itu kita boleh tengok kemahiran motor halus ni mungkin masih lemah lah untuk penggunaan pemarih dan pensel. Itu saja untuk kelemahan untuk instrumen ni. Untuk instrumen kelima pula iaitu mencari objek tersembunyi. Okay, untuk instrumen ni agak menyeronokkan lah sebab satu gambar iaitu gambar akuarium lah ataupun dasar lautan diberikan. Lepas tu murid ni perlu mencarilah objek-objek yang tersembunyi yang diletakkan di antara yang disembunyikan lah di antara gambar-gambar ikan, rumput laut, penyu macam tu. Lepas tu murid ni kalau kita boleh tengok daripada kekuatan, dia berjaya mencari 4 daripada 5 objek yang diberikan dan bulatkanlah, dia berjaya bulatkan objek tersebut. Maksud bila dibulatkan tu maksudnya murid tu berjaya mencari objek tersebut. So daripada 5 objek ni kalau saya boleh katakan objek ni sering digunakanlah dalam kelas. Maksudnya untuk murid ni dia punya ingatan yang kuat lah tentang objek ni sebab objek yang selalu digunakan dan perkara tersebut memudahkanlah murid untuk mencari objek tersebut dalam gambar ni. Okay, untuk kelemahan pula iaitu murid mengalami kesukaranlah untuk mencari objek yang terakhir iaitu gam. Sebab apa? Gam tersebut mempunyai saiz yang kecil dan diletakkan pada gambar yang agak mengelirukan lah. Itu mungkin menyebabkan kesukaran. So mungkin gambar kelima ni dia tumpuan atau fokus murid ni dah berkurangan dan menyebabkan dia menandakan atau membulatkan gambar yang salah. Okay, untuk kita berakhir pula untuk instrumen yang terakhir iaitu gambar bersiri. Okay, untuk instrumen ni murid ni perlu melihat ataupun menilai 3 gambar yang diberikan dan menandakan pada bahagian yang telah diberikan lah. Maksudnya dia perlu melihat 3 gambar ni dan menyusun gambar tersebut mengikut langkah-langkah untuk, contohnya macam ni, langkah-langkah untuk makan. Maksudnya daripada gambar ni mana gambar yang perlu diletakkan dahulu. Maksudnya kalau untuk langkah makan ni kita basuh tangan dulu, baca doa dan baru makan. Itu untuk langkah 1 lah, untuk soalan 1. Okay, kekuatan yang kita boleh lihat ni murid ni berjaya menyelesaikan gambar bersiri untuk soalan 1, soalan 3 dan 5. Sebab apa saya kata murid ni boleh berjaya? Mungkin langkah-langkah ni merupakan rutin harian murid, iaitu seperti makan, lepas tu perkara yang dibuat sebelum tidur. Yang terakhir soalan kelima iaitu pertumbuhan seorang lelaki daripada bayi, kanak-kanak dan dewasa. Okay, itu kira pengetahuan sedia ada lah murid. So untuk kelemahan pula iaitu kita boleh tengoklah murid ni melakukan kesilapan dengan menandakan gambar tersebut mengikut susunan yang salah. Kira kalau kita tengok langkah-langkah menanam pokok ni, murid ni meletakkan C sebagai langkah pertama iaitu menyiram pokok. Itu dah salah sebenarnya. Lepas tu seterusnya A, okay, meletakkan biji benih, betul. Dan B tu, B tu dah salah lah. Kira apa? Sebab apa? Kerana kalau kita lihat ni murid ni tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman sedia ada tentang aktiviti tersebut lah. Mungkin dia kurang aktiviti di luar bilik darjah. Maksudnya aktiviti menanam pokok ni merupakan aktiviti di luar bilik darjah. Kiranya selepas ni guru perlulah menjalankan aktiviti di luar, memperbanyakkanlah aktiviti di luar bilik darjah untuk memberi pengetahuan ataupun pengalaman kepada murid. Okay, itu saja 6 instrumen yang telah saya jalankan dan telah dianalisis tentang kekuatan dan kelemahan murid tersebut lah untuk menjawab instrumen tersebut. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.